Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan salam sejahtera pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sihat, aman dan tenteram. Jadi kita akan teruskan pembelajaran secara digital pemandangan keadaan semasa sekarang ini. So untuk pelajar-pelajar tingkatan 2 sekarang, kita akan mulakan pelajaran kita dengan tajuk bab 1 iaitu skala dan jarak. Okeylah pelajar-pelajar sekalian, kita memang memerlukan jarak untuk memudahkan pengurusan kehidupan seharian kita lah. Contohnya kamu nak pergi sekolah di tempat tinggal kamu ke sekolah menengah, sekolah kita berapa kilometer ke rumah kawan kita, jarak kita ke negara lain, kita memerlukan jarak dan juga kita perlukan skala. Jadi dalam tajuk ni, apa yang kita nak pelajari, kita nak belajar apa maksud jarak ni. Jarak ni ada dua kita nak pelajari, jarak mutlak kemudian jarak relatif. Kita belajar tentang skala lurus, skala pecahan wakilan, kemudian kita nak terangkan apa maksud jarak tu, jarak relatif, jarak mutlak, jarak lurus, pecahan wakilan. Kemudian ada kemahiran geografi kat sini, pelajar-pelajar mesti ada alat lah, ada pembaris, jangka sudut dan sebagainya. Kita nak gunakan apa maksud skala penyata, nak tukarkan skala penyata kepada skala wakilan macam mana. Jadi kita sama-sama belajar dalam tajuk skala dan jarak. Okey. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan sebagai skala? Okey. Skala ni ialah nisbah jarak di atas peta. Pelajar tahu kan peta kan? Peta berbanding jarak di atas permukaan bumi. Contohnya, kalau tengok peta, biasanya kalau kita tengok peta tu, bawah tu topografi peta ni, bawah tu ada skala dia. Misalnya 1 cm mewakili 1 km. Ada jarak lah. Contoh ni dalam peta ni, dalam peta ni 1 cm. Tapi di lapangan sebenar jaraknya 1 km. Di skala ni mewakili je nisbah jarak di peta ni berbanding dengan di permukaan bumi. Okey. Jenis skala ni terdapat 3 jenis. Ini dipanggil skala lurus. Di bawah ni kita buat garisan lurus. Kita buat senggatan-senggatan ni. Kita ukur barislah 1 cm ni. Ini 1 cm mewakili berapa? 012. Maknanya unit sini kilometer. Maknanya satu senggatan ni 1 kilometer. Maknanya kalau 024, maknanya satu senggatan ni 2 kilometer. Di 1 cm ni mewakili 2 kilometer. Kemudian ada skala penyata. Biasa skala penyata ni ditulis dalam bentuk ayat. Misalnya 1 cm mewakili 1 kilometer. Macam tu. Seterusnya, kita dalam bentuk matematik lah, nisbah wakilan. 1 unit dalam peta tu mewakili berapa unit di lapangan sebenar. Misalnya 1 cm dalam peta, misalnya ada sungai lah. Sungai tu 1 cm panjang, 1 cm tu bersamaan dengan 100,000 cm di lapangan sebenar. Itu maksud dia pecahan wakilan. Saya ulang balik. Jenis skala ada 3. Itu skala lurus, skala penyata dan skala pecahan wakilan. Sekarang tengok skala lurus. Skala lurus ni adalah skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagi kepada beberapa senggatan ataupun bahagian yang sama jaraknya. Okey. Setiap bahagian tu mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Ni gambar dia. Kalau kita jumpa dalam peta, simple macam ni, senggatan macam ni skala lurus mudah. Tapi kalau bahagian ini lebih detail sikit, macam ni, ni dipanggil skala lurus penuh. Matlamatnya sama je lah. Untuk mewakili jarak sebenar di antara dalam peta dan juga di lapangan. Okey, nisbah sahaja. Okey. Skala penyata ni dinyatakan dalam bentuk perkataan ataupun ayat. Iaitu contoh, 1 cm mewakili 1 km. 1 cm mewakili 2 km. Contoh macam tu. Ni peta. Okey, tengok peta ni. Warna biru ni sungai. Okey. Ni tanah pamah, warna hijau. Di kawasan pertempatan. Jadi, biasa dalam peta topografi ni, kita akan lihat ada simbol, ada jalan raya, ada arah mata angin
Dan jangan lupa di bawahnya ada skala. Skala inilah yang kita nak pelajari dalam kemahiran geografi, iaitu 1 cm mewakili 1 km. Kalau jumpa macam ni, maknanya inilah simbol skala penyata. Okey. Boleh ikut tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Skala pecahan wakilan. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Okay, contoh, 1 nisbah 100,000. 1 unit dalam peta sama dengan 100,000 di lapangan. Maksudnya, 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm di lapangan. Maknanya 100,000 cm dan 1 km. Ni kena tahu matematik lah ya. 1 km ni 100,000 cm. Okey. Jadi kalau kita tengok peta ni, kita boleh agak lah berapa jarak jalan raya ni. Berapa panjang jalan raya ni. Kita ukur dalam baris. Kita ukur. Kemudian, katalah kita dapat nisbah 1 nisbah 50,000 macam ni. Jadi kan, ni skala penyata. Ini maknanya apa? Maknanya 1 cm dalam peta ni sama dengan 50,000 cm di lapangan. Maknanya 1 nisbah setengah kilometer lah. Betul tak? 1 cm di peta ni sama dengan 0.5 km di lapangan. Maknanya kalau 2 cm dalam peta ni, maknanya 100,000 pada pecahan wakilan. Okey, keduanya jarak. Jarak ialah ukuran jauh dari tempat dengan tempat yang lain. Itu maksud jarak. Okey. Berapa jarak rumah kamu dengan sekolah? Maknanya berapa jauh daripada rumah kamu ke sekolah? Berapa kilometer? 50 km? 20 km? Atau jauh sampai 100 km? Itulah ukurannya. Di jarak, contohnya dalam peta ni. Jarak antara jarak Menara Berkembar. Mana Menara Berkembar ni? Menara Berkembar Petronas ni. Dengan Masjid Jamek. Mana Masjid Jamek? Ni Masjid Jamek kan. Okey. Ini nasional. Mana Masjid Jamek? Ni Masjid Jamek. Berapa jarak ni? Kita nak ukur jalan ni. Guna apa? Guna apa sesuai? Kalau jalan ni apa? Jalan raya ni tak berapa lurus. Jalan raya tak berapa lurus. Simpang ni. Jalan ni. Kita kena ukur satu persatu ni. Menggunakan benang. Guna benang. Tarik benang sini nanti. Jadi diluruskan. Letak kat baris. Berapa dia punya panjang. Okey. Okey, kita boleh ukur lah jarak ni ke sini berapa, sini ke sini berapa Okey. Jadi jarak dia ada dua. Dipanggil jarak mutlak, satu lagi adalah jarak relatif. Jarak mutlak ni jarak yang diukur dalam SI lah, kalau dalam sains dipanggil standard international unit lah. Ataupun dalam pengiraan matematik meter ataupun kilometer SI-nya kilometer. Tapi dalam geografi kita pakai meter boleh, kilometer pun boleh. Ini nama jarak mutlak. Tak adalah disebut dalam bahasa lama berapa hasta, berapa depa. Tak logik kan. Itu tidak standard lah. Jadi kita guna bahasa yang standard, meter ataupun kilometer. Jadi ianya tetap dan tidak berubah. Contohnya, jarak bagan serai ke Ipoh ialah 93 km. Okey. Ni peta lah. Ni peta Ni kalau kita nak Google apa tu? Google Maps kita boleh cari bagan serai sampai ke mana ni? Ipoh, Bandar Ipoh. Zaman sekarang dah senang. Komputer dah kirakan kan. Kita dapat jaraknya 93 km. Kalau terjalan lebih kurang 1 jam 20 minit. Canggih sekarang Itu kalau jalan kelajun macam mana lah. Saya tengoklah kelajun macam mana pula Jadi tapi kita nak belajar ni kita kena ukur lah. Kita ukur berapa jarak ni. Ambil benang, ikut nanti sampai sini dan kita akan Okey, kemudian jarak relatif ni perbandingan. Kalau kita tak ada kembaris, tak ada alat, kita boleh guna kaedah kedua, iaitu jarak relatif. Itu berdasarkan kos dan masa. Kalau tadi jarak mutlak tadi tetap 10 km, 50 km. Tapi ni tak. Dia berdasarkan kos dan juga masa. Okey. Sebab apa dia tak berubah? Sebab kos ni kira tambang. Naik kereta lain harganya, kosnya.
naik kereta api lain, naik kapal terbang lain, naik bas lain kan. Macam tu. Di kos tambang di Bagan Serai ke Ipoh ialah RM19. Ni naik apa ni? Mungkin naik kereta teksi katnya. Jadi RM9. Masa perjalanan dari Bagan Serai ke Ipoh 1 jam 20 minit. Jadi dua kaedah menyatakan jarak. Kalau orang tanya daripada Bagan Serai ke Ipoh berapa jauh? Kita tak tahu dalam sebutan kilometer. Kita guna kaedah kedua, itu jarak relatif. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang RM19. Kalau kita naik teksi RM19 dah bayar. Ataupun ambil masa 1 jam 20 minit. Jadi kita dah tukarkan jarak tu kepada jarak relatif. Ya? Tapi kalau kita cakap pergi naik bas, mungkin kosnya lebih rendah kan. Begitulah sebaliknya. Okey, Okey, harap pelajar boleh fahamlah. Okey, bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Okey. Contoh, jarak mutlak ke sekolah dari rumah Haikal ialah 2 km. Dari rumah Raju 6 km. Okey, ini rumah Haikal. Ikut ni ukur ni, simpan masuk ke sekolah. Kemudian rumah Raju lebih jauh kan? Kita ukur warna putih ni ke sekolah. Ukur menggunakan pembaris boleh, guna benang pun boleh. Sebab dia tak ada berkelok-kelok sangat. Okey, seterusnya jarak relatif. Okey, berdasarkan kos tambang bas sekolah. Dari rumah Haikal RM1.50. Mana rumah Haikal? Rumah Haikal ke sekolah RM1.50. RM1.50 bayarannya. Dari rumah Raju RM4.50. Di rumah Raju. Ini mana jarak relatif. Berdasarkan masa jika menaiki bas. Okey. Dari rumah Haikal ke sekolah 5 minit. Dia guna masa. Di rumah Raju 15 minit. Di dua-dua tadi mewakili jarak. Cuma bezanya yang ni tetap jarak mutlak. Yang ni berubah-ubah kerana dipanggil jarak relatif. Okey. Jadi untuk mengukur je, kos tambang dan masa akan berubah-ubah. Tidak tetap. Sekiranya Haikal dan Raju menggunakan teksi atau basikal. Kalau naik basikal apa sangat kosnya kan? Teksi mahal lah sikit. Teksi. Okey. Menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Okey. Kalau pelajar-pelajar tahu berapa jarak di antara sekolah kamu dengan bandar utama? Boleh tahu tak? Jadi kalau tengok peta, kita boleh tahulah. Tapi zaman sekarang dah canggih kan, kita boleh tahu jarak hanya menggunakan komputer lah. Okay, untuk menentukannya, kita ada kaedah yang lebih sistematik dalam pelajaran geografi ni lah. Okey, contohnya, bagaimana jarak sebenar antara masjid dengan rumah syarif? Kita tengok kat peta. Ni rumah syarif ni, ni masjid. Jadi janganlah kita ambil tandakan pangkah rumah syarif, kemudian masjid. Adakah kita nak garis lurus ni saja? Ni jarak lurus ni. Ni jarak lurus. Tapi kita ikut keadaan sebenar. Ikut jalan ni lah. Kalau ikut jalan raya ni. Okey. Jadi, kalau jarak lurus, ni jarak dia. Daripada masjid ke rumah syarif. Soalannya, antara masjid dan rumah syarif. Okey. Langkah pertama, tandakan pangkah rumah syarif. Kedua, dan juga di masjid lah. Buat garisan lurus. Ini jarak sebenar. Okey. Menyambungkan kedua titik tersebut. Kemudian letakkan membaris pada garisan lukis dengan ukur jaraknya. Jadi kita ini jarak sebenar. Ini kalau jarak sebenar. Yang ke jalan raya ni kalau jarak menggunakan jalan raya lah. Kalau naik kereta lah. Ini jarak sebenar, jarak lurus. Jadi kita letak pembaris kat sini. Kita ukur lah. Ukur. Jarak antara ni lebih kurang dapat lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 17 cm. Jadi kalau 17 cm, kita tengok skala. Oh, dia guna skala wakilan. Dia tak guna skala lurus. 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi kalau 17 cm, macam mana nak cari tu? Jadi kita guna matematik lah. Darab lah 17 cm. Darab dengan 0.5 km. So kita dapat jarak sebenar daripada rumah syarif ke masjid ialah 8.5
5 kilometer. Okey? Alhamdulillah. Harap-harap pelajar boleh faham lah ya. Nanti cikgu akan bagi latihan lah. Difahamkan untuk ni. Okey. Seterusnya, mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey. Mari kita mengukur jarak sebenar di antara sekolah dengan simpang Pekan Nilam. Ni Pekan Nilam. Ni simpangnya. Ini sekolah kan. Titik ni ada sekolah. Ni Pekan Nilam. Simpang ni mana? Simpang. Okey. Pertama, tandakan pangkah. Lokasi dekat mana? Ni pangkah sekolah, ni simpang. Kedua, letakkan dua hujung dengan menggunakan jangka tolok. Ni kena jangka tolok lah. Jangka tolok ni kat sini. Ada jangka tolok kan? Ni pun keadaan terbaik. Seterusnya, pindahkan jangka tolok tadi ke skala. Kalau tak nak pembaris lah. Jangka tolok ni. Okay. Ni lebih meningkatkan kejituan bacaan kita. Jadi bila letak jangka tolok tadi, dia berada lebih kurang 2 cm lah. 2 petak. Jadi 2 cm maknanya 1 km. Sebab apa? Sebab skala tulis 1 cm 2 km. Tengok ni 2 km. Satu petak ni 1 cm ni 2 km. Maknanya kalau 2 cm berapa? 1 cm 1 km. Maafkan cikgu. 1 km ni 2 km. Maknanya 1 cm 1 km. Jadi kalau 2 cm 2 kali 1 lah. Maknanya 1 km. Itu 2 km. Ulang balik ada kesilapan cikgu cakap tadi. Jadi 1 cm ni 1 km. Kalau 2 cm 2 km lah. Macam tu. Simple je. Jangan susah-susahkan. Okey. Kalau dalam peta tengok tak lurus jalan ni ataupun sungai. Manalah sungai lurus kan. Jalan luruslah. Jalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi jalan melengkung ni. Sungai ni macam mana nak buat? Takkanlah nak buat pembaris sengok kat sini kan. Tak praktikal lah orang kata. Tak praktikal. Jadi langkah pertama, apa nak buat? Tandakan titik. Titik mana kita nak ukur. Dia kata, ukur jarak sebenar Sungai Kerak di antara titik A dan titik B. Sungai Kerak ni titik A, titik B. Berapa jarak ni? Tandakan titik ni. Tanda macam tu. Lepas tu, letakkan benang. Letakkan benang. Tandakan benang mengikut kelengkungan titik A, titik B. Tandakan titik B sepada benang. Okey. Letakkan benang, titik A sini. Ikut lengkungan ni sampai titik B. Tarik lurus pula lengkung-lengkung ni. Ikut lengkung tu. Okey. Tandakan. Tekan dengan tangan tu ke tempat tu lah. Lepas tu, langkah 3. Rentangkan bahagian yang kita dah ukur tadi ke skala ataupun ke atas pembaris. Okey, ni benangnya A, B dah luruskan tadi panjang tadi. Ukur lah pembaris berapa panjang benang ni. Panjang A ke B ni berapa cm. Kita pun ukur. Dapati jaraknya 15 cm lah. 15 cm. Kalau 15 cm berapa kilometer? 15 cm tu ialah jarak di atas peta. Jarak sebenar berapa? Tengok skala. Skalanya skala pecahan wakilan kan. Skala penyata. 1/100,000. Okey. Seandainya 1 cm di peta sama dengan 100,000 di lapangan. Maknanya 1 cm 1 km lah kan. Jadi kita pun tahulah jarak sebenar 15 cm di peta darab dengan skalanya 1 cm 1 km. So 15 km. Alhamdulillah. Faham Okey. Kemudian contoh lagi. Menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Ini 1 cm. Ini pecahan wakilan. 1 cm mewakili 2 km. Ini rumah Ammar. Ini rumah Najwa. Rumah Syarif. Okey.
Bagaimana kita boleh menukarkan jarak tempat di atas peta kepada jarak sebenar permukaan bumi? Sama juga lah jadi. Perhatikan peta dan skala peta yang diberikan. Tengok peta ni. Wah, kita observe lah. Orang putih kata pula observe, kita tengok lah. Ini ada masjid, ada jalan, ada sawah padi. Tengok simbol ni. Kan belajar masa kita 1. Okey, cuba ukur jarak antara rumah Ammar. Ni rumah Ammar ni. Rumah Ammar dengan rumah Najwa. Mengikut langkah yang betul. Okey. Contoh. Jarak lurus antara rumah Ammar dan rumah Najwa adalah 6 cm. Ni jarak lurus. Rumah Ammar ni kalau straight kat sini 6 cm lah. Okey. Ni jarak lurus. Okey. Jadi, kalau kita ukur ni, tanda pangkah, kita ukur 6 cm. 6 cm tu, 1 cm 2 km. Maknanya kalau 6 cm, 12 km. Ni jarak lah. Dari jalan raya. Ukurkan jarak rumah Ammar, rumah Najwa mengikut jalan raya. Kena ukur jalan raya ni lah. Tapi kalau kita ukur jarak sebenar, ni jarak sebenarnya. Okey. Boleh faham Okey, itulah dia. Pelajaran pengenalan tajuk tingkatan 2 hari ini, iaitu skala dan jarak. Jadi kita dah belajar skala apa? Nisbah jarak antara peta berbanding dengan jarak sebenar di atas muka bumi. Kita boleh mengukur jarak pada peta, nisbah jarak atas peta berbanding dengan jarak sebenar muka bumi. Ini skala terbahagi kepada berapa tadi? Terbahagi kepada 3. Pecahan wakilan, skala penyata, dan skala lurus. Skala lurus pula, skala lurus mudah, skala lurus penuh. Jarak pula merujuk kepada ukuran jauh antara dua tempat. Jarak terbahagi kepada jarak mutlak dan jarak relatif. Kemudian kita belajar tadi cara mengukur jarak. Sama jarak itu lurus ataupun jarak itu melengkung. Alhamdulillah. Semoga pelajar-pelajar semua boleh fahamlah dengan izin Allah. Jadi lepas ni cikgu akan bagi latihan untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. Jadi sekian dahulu. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita boleh menyambung pembelajaran. Kalau boleh biarlah bersemuka. Tapi insyaAllah kita terus berdoa. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.